Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Bab zikri Dajjal. Ini bab tentang Dajjal. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang Dajjal di hadapan orang ramai. Kata baginda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya, tidak cacat sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta mata kanannya. Matanya bagaikan sebiji buah anggur yang menonjol keluar. Yang menonjol atau membonjol boleh katakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Qatadah, katanya saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun Nabi melainkan dia telah mengancam umatnya akan si buta sebelah matanya itu yang pendusta besar itu. Ala, ketahuilah, sesungguhnya ia yang Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah mata begitu. Maktubun, tertulis di antara dua matanya, kaf fa ra. Kaf fa ra, sama ada kita baca kufr ataupun berdasarkan riwayat yang lain kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Dajjal itu tertulis di antara dua matanya kaf fa ra, maksudnya kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu mamsuhul ain. Mamsuhul ain makna matanya itu sama, sama. Macam tak ada mata sebelah dia tu, sama. Mamsuh, macam disapu, macam disapu gitu. Sesuatu kan yang disapu, jadi rata. Tertulis di antara dua matanya kafir. Kemudian Nabi SAW mengejanya, kaf fa ra. Ia dapat dibaca oleh setiap orang Muslim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu buta mata kirinya, lebat bulunya atau rambutnya, bersamanya ada syurga dan neraka. Nerakanya adalah syurga, surganya adalah neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim
meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya lebih tahu apa yang ada pada Dajjal daripadanya sendiri. Bersamanya ada 2 batang sungai yang mengalir. Salah satu daripadanya ra'yal ain, pada pandangan mata kasar, ma'un abyad, berisi air yang putih. Dan yang satu lagi pada pandangan mata kasar, berisi api yang bernyala-nyala. Kalau sesiapa sempat dengan keadaan itu, sesiapa mengalami keadaan itu, dia hendaklah pergi atau masuk ke dalam sungai yang dia nampak api dan pejamkan matanya, kemudian tundukkan kepalanya, lalu minum sedikit airnya. Api, dia nampak api. Kerana sebenarnya sungai itu mengandungi air sejuk. Dan sesungguhnya Dajjal itu mamsuhul ain, matanya rata. Matanya, yang di sebelah matanya itu rata, bagai disapu. Di atasnya, di atas mata yang rata itu ada ghafaratun ghalidhah, ada kulit yang tebal. Atas mata ada kulit yang tebal, macam orang cacat, cacat kena api kau gitu, bekas mata dia. Tertulis di antara 2 matanya kafirun. Ia dapat dibaca oleh setiap orang mukmin. Katibin wa ghairi katibin, sama ada mukmin itu pandai menulis atau tidak pandai, dia dapat baca. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Hudzaifah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda tentang Dajjal, sesungguhnya ada bersamanya air dan api. Apinya itu adalah air yang sejuk, airnya pula adalah api. Janganlah kamu binasa. Kata Abu Mas'ud, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amr Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya, saya pernah pergi kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu Uqbah berkata kepadanya, ini riwayat perawi di bawahnya lagi lah, hadithni, ceritakanlah kepada saya apa yang telah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan Dajjal. Kata Hudzaifah, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dalam keadaan ada bersamanya air dan api. Apa yang orang nampak air sebenarnya adalah api yang membakar, dan apa yang orang nampak api sebenarnya adalah air sejuk yang sedap rasanya, yang enak rasanya. Sesiapa yang mengalami keadaan itu, menghadapi keadaan itu di antara kamu, falyaqa fil ladzi yarahu naran, hendaklah dia masuk ke dalam sungai yang dia nampak api ada di dalamnya itu, kerana ia sebenarnya adalah air yang enak rasanya dan elok. Kata Uqbah, saya juga telah mendengarnya. Kata Uqbah, saya juga telah mendengarnya, yakni sebagai membenarkan cerita Hudzaifah tadi.
Jadi dia ada situ, dia pun kata saya juga dengar juga lagu tu. Nabi SAW kata dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Hirash, katanya Barna Hudzaifah dan Abu Mas'ud berada bersama, berkumpul. Kata Hudzaifah, sebenarnya saya lebih tahu tentang apa yang ada bersama Dajjal itu daripada Dajjal itu sendiri. Saya lebih tahu. Sesungguhnya ada bersamanya sungai dari air dan sungai dari api. Adapun yang kamu nampak ia sebagai api itu adalah air, dan yang kamu nampak sebagai air itu sebenarnya api. Sesiapa yang sempat ataupun sesiapa yang mendapat zaman itu di antara kamu, maka dia hendak minum. Kalau dia berasa hendak minum, dia hendak air, falyashrab, maka hendaklah dia minum daripada yang dia nampak sebagai api itu, kerana ia akan mendapatinya air. Kata Abu Mas'ud, demikian juga saya dengar Nabi SAW bersabda, yang diserupa dengan Hudzaifah kata pula. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, ingat, saya nak ceritakan kepada kamu tentang Dajjal satu perkara yang tidak pernah diceritakan oleh mana-mana Nabi kepada kaumnya, yaitu dia buta sebelah matanya, dan dia datang dengan membawa bersamanya seperti syurga dan neraka. Yang dia kata itu syurga adalah neraka. Sesungguhnya aku mengancam kamu dengan Dajjal ini, seperti mana Nuh telah mengancam kaumnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an, katanya Rasulullah SAW pada suatu pagi pernah menyebut tentang Dajjal. Fakhaffadha fihi wa rafa'a. Salah satu makna dia ialah baginda ada kalanya merendahkan suaranya, ada kalanya pula meninggikan suaranya. Itu satu makna. Satu lagi makna dia, baginda SAW ada kalanya menyebutkan kekurangannya, merendahkannya, ada kalanya mengangkat kata itu nampak hebat, sehingga kami ingat ia, yakni Dajjal, itu makna Dajjal, ada di dalam kebun pokok kurma itu. Bila kami sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW dapat mengesan ketakutan kami pada wajah-wajah kami itu. Faqala, Nabi SAW bertanya, kenapa kamu begini, kenapa? Qulna, kami kata, wahai Rasulullah, engkau menyebutkan tentang Dajjal ghadatan pada waktu pagi, dengan kadang-kadang merendahkan suara dan kadang-kadang pula mengangkat suara, sehingga kami ingat ia ada di dalam kebun tamar. Maka Nabi SAW bersabda, yang bukan Dajjal lebih aku takut untuk kamu. Yang bukan Dajjal itu lebih aku takut kepada kamu. Jika ia keluar, yakni Dajjal, dalam keadaan aku ada di kalangan kamu, akulah yang akan menghadapinya. Sebelum kamu, di hadapan kamu, aku akan berada untuk melawannya. Dan jika ia keluar ketika aku sudah tiada lagi,
di kalangan kamu, maka masing-masing bela dirilah, masing-masing jagalah dirinya. Allah yang akan menjaga setiap orang Muslim. Sesungguhnya ia yang didajjal itu syabun, muda orangnya, qatatun, kerinting sangat. Orang kita panggil, orang Kelantan panggil kotok rambut. Kotok, bahasa Arab mari situlah kotok. Kotok kita tu kan, kotok ni mari situ. Kotok kita panggil, bukan keriting, kotok. Matanya menonjol, timbul gitu, tubik gitu, macam buah anggur kan, panjang tu tubik. Kalau duduk di gugusan buah anggur tu tubik tu kan, seperti itu tubik. Begitulah. Ka'anni usyabbihuhu, kalau saya nak bandingkan, nak kata orang yang serupa dengannya, macam dia tu rupanya serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan, Ibnu Qatan. Itulah orangnya. Kalau orang ada di kalangan kita mana kenal, dia. Itulah serupa. Sesiapa yang sempat dengannya di kalangan kamu, maka hendaklah dia baca ketika menghadapinya permulaan suratil Kahfi. Ia akan keluar di jalan di antara Syam dan Iraq. Di situlah dia bermaharaja lela di kanan dan di kiri jalan. Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah kamu, teguhlah kamu yang di dalam menghadapinya. Qulna, kami kata, wahai Rasulullah, selama manakah dia akan berada di bumi ini? Jawab Nabi SAW, 40 tahun. 40 hari. Seharinya seperti setahun. Seharinya 40 hari, tapi seharinya seperti setahun. Dan seharinya yang lain seperti sebulan. Seharinya yang lain pula seperti 1 minggu, 1 Jumaat. Dan ada juga hari-harinya yang lain seperti hari-hari lain lah. Seperti hari-hari kita yang biasa. Seperti hari-hari kamu yang seperti biasa. Kadang dia itu tidak tetap hari dia. Kami berkata, wahai Rasulullah, hari yang seperti setahun itu adakah memadai? Pada hari itu kita bersembahyang kira sebagai 1 hari. Dah seperti setahun. Jadi 5 waktu kita sembahyang sehari. Jadi semalam itu kan sahabat Nabi SAW kata, tidak, kamu kira lah, anggap kalau dalam keadaan hari biasa, uqduru lahu qadra, kamu kira hari biasa ni berapa jam, nak subuh, nak sampai ke subuh, zuhur nak sampai ke asar, jadi kira gitu. Jadi dalam hari yang sama tu sembahyang banyak kali, tidak kira berdasarkan gelincir matahari ke, naik matahari ke, jatuh matahari ke, tidak. Kami kata, wahai Rasulullah, sejauh mana kepantasannya berjalan di muka bumi? Nabi SAW kata, seperti hujan yang dibawa oleh angin. Ia akan datang kepada satu golongan manusia dan menyeru mereka. Lalu mereka beriman kepadanya dan menyambut seruannya. Dia perintahkan langit supaya menurunkan hujan dan bumi supaya menumbuhkan tanaman-tanaman. Fataruhu alaihim sari'atuhum atwala ma kanat dhurran, sehingga binatang-binatang ternakan mereka itu menjadi sebesar-besar bakanya, sebesar-besar bakanya, dan paling banyak susunya. Wa amaddahu khawasir, dan paling lebar pinggannya, yang ini gemuk lah, jadi gemuk binatang-binatang. Subuh
Kemudian dia pergi kepada satu golongan yang lain, diserunya mereka, tetapi golongan ini menolaknya, tak mahu terima kata-katanya, menolak kata-katanya, tak mahu terima kata-katanya. Dia pun meninggalkan mereka. Bila pagi besok, mereka mendapati tidak ada apa satu pun, tidak ada apa pun harta benda mereka hilang habis, lenyap habis harta benda hilang. Jadi hak kemarin ada, tengok-tengok tolak dia, esok tak ada apa satu. Jadi apa kedana habis. Dia lalu dekat kawasan yang sepi, kawasan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, ataupun kawasan runtuhan, boleh juga kharibah. Dia kata kepada bumi, keluarkan gedung-gedung hartamu. Jadi gedung-gedung harta bumi ini keluar menurutnya seperti lebok menurut raja dia, bapak dia, ketua dia. Jadi lebok ni kan, ketua dia, saya kau ni lebok tu biar pakai itu. Gak apa dia harta benda, kekayaan bumi ni keluar ikut. Kemudian dia memanggil satu orang yang cukup muda, seorang pemuda, muda belia, kita kata muda belia lah, pemuda-muda belia. Dia tetapnya orang itu dengan pedang sampai terbelah dua. Terbelahnya itu jauh, terbelah tiap-tiap bahagian itu jauh terpisahnya, sejauh seseorang memandang kepada sasarannya. Memandang kepada sasarannya, kalau kita kata ujung masjid lah, kalau orang memandang kan, dia pergi jauh itulah. Jadi terbelah dua tu jauh itulah terpelantingnya tiap-tiap bahagian tu. Kemudian dia memanggilnya, dia panggil, fayuqbilu, orang itu pemarah. Dia mari, wa yatahallalu wajhu yadhhak, dalam keadaan wajahnya berseri-seri, suka seni, molek-molek, tak ada gapo. Mari hak sani, hak terbelah dua saja. Mari molek-molek, seni-seni. Ketika dia dalam keadaan begitu, tiba-tiba Allah mengutuskan Al-Masih Ibn Maryam, yakni Nabi Isa Ibn Maryam. Ia turun dekat menara putih di sebelah timur Dimashq, orang kita panggil Damsyik, baina mahrudatain, dengan memakai pakaian yang bercelup, yang berwarna, dengan meletakkan dua tapak tangannya di atas sayap dua malaikat turun. Bila dia menundukkan kepalanya, bila dia tunduk kepala dia, qatara, menitis, macam peluh air, macam air titik gitu, sepuluh lepas, baru lepas mandi, tak gosok, tak lap kepala tu. Bila keluar tu daripada bilik air kan, menitis air. Bila dia angkat kepala dia, ada gitu, sepuluh keluar daripada bilik air kan, ada tunduk, ada angkat gitu, angkat tu tahaddara minhu, bertaburan daripada kepalanya, rambutnya itu juma, mana air yang bersinar-sinar macam mutiara, kalulu, seperti mutiara, berselera, berterbangan gitu. Yang mana rambut dia tu panjang, bila dia buat gitu, berat air itu keluar, comel. Jadi nampak gambaran dia gambarkan comel lah, bersinar-sinar. Tidak boleh mana-mana kafir pun mendapat bau nafasnya, nafas Nabi Isa. Setiap dia bernafas, kalau siapa-siapa bau orang kafir, mati sekali, mati. Setelah tu Dajjal tu pun nak jadi cair, nak jadi cair bila tengok dia. Lagi lah Dajjal. Nafasnya itu
sampai sejauh pemandangannya. Nafas dia sampai ke mana? Sampai sejauh pemandangannya. Sejauh mana kita tengok nampak? Sejauh itulah nafas dia pergi. Dia akan mencarinya, yang mencari Dajjal, sehingga mendapatkannya di pintu Lut, nama tempat. Di situlah dia membunuhnya. Kemudian ada satu golongan manusia datang kepada Isa bin Maryam yang Allah telah pelihara mereka daripada fitnah Dajjal. Mana kira-kiranya mereka jerih, teruk dah jadi, teruk. Nabi Isa sapu muka mereka, sapu muka mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, dan dia bercerita kepada mereka tentang darajat mereka di dalam surga nanti kerana menghadapi Dajjal dan berjaya. Walaupun teruk jadi teruk jadi muka tu bobok, mungkin rosak kau gapo kau, dia sebut kamu berjaya. Ketika dia dalam keadaan begitu, Allah mewahyukan kepada Isa bahawa sesungguhnya aku keluarkan pula, yani hamba-hambaku la yadani li ahadin biqitalihi, tak ada orang boleh lawan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai dua tangan yang dapat menghadapinya. Maksudnya tak boleh nak lawan, tak boleh nak hadapi. Selamatkan hamba-hambaku itu ke bukit, dan Allah lepaskan Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka meluru datang dari segenap tanah tinggi dengan cepatlah. Kalau tanah rendah naik ke atas lambat. Jadi kalau cepat tu macam orang gelosor daripada tempat tinggi ke bawah cepat kan. Itulah wa hum min kulli hadabin yansilun. Bahagian yang pertama di antara mereka lalu dekat Buhairah Tabariyah, dekat Tasik Tabariyah. Dia minum airnya. Wa yamurru akhiruhum, dan yang terakhir di antara mereka bila sampai ke situ tengok tak ada air. Kau buat minum, minum pelik. Jadi tasik yang besar, dia minum bahagian yang pertama habis itu. Bila yang kemudian dia mari, buat dia juga mana? Dia kata tempat ni kan satu ketika dulu ada air, apa tak ada air? Pernah ada air di sini. Dan Nabi Isa, pengikut-pengikut dia dikepung. Dikepung. Terkepung sehingga kepala lembu kepada seseorang daripada mereka lebih baik lagi daripada 100 dinar kepada kamu hari ini. Jadi Nabi Isa dan pengikut-pengikut dia, orang yang ada bersama dia itu suka, dan Allah akan melepaskan kepada mereka an-naghaf fi riqabihim. An-naghaf fi riqabihim, ini akan melepaskan sejenis ulat di atas tengkuk mereka. Tak ada lama lah, manakala malam esok, sementara dalam masa yang sekejap saja mereka sudah jadi mangsa, jadi mati sekaligus semua. Kemudian barulah turun Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya ke tanah biasa, ke bawah. Tidak mereka dapati di bumi, di bahagian bawah ni kadar sejengkal pun, melainkan dipenuhi oleh tubuh-tubuh mereka dan bau busuk mereka. Ketika itu
Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya suka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadilah dia suka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merayu, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan, melepaskan burung ke a'naqil bukht, seperti telkuk unta burung. Burung-burung itu membawa mereka, jadi mayat-mayat ya, mayat-mayat itu bawa dan mencampakkan mereka di mana dikehendaki Allah. Tak tahulah buat pergi ke lain. Kemudian Allah melepaskan hujan. Tidak ada sebuah pun rumah, sama ada rumah yang rumah yang tidak kukuh atau rumah yang kukuh, rumah daripada tanah atau rumah daripada kulit dan sebagainya, tak dapat terlindung daripada air hujan itu, kena berlaku. Hujan itu membasuh bumi sehingga ia jadi seperti zalafah, licin, kosong, tidak ada apa. Jadi dalam kitab-kitab syarah dia kata zalafah itu ada yang kata macam cermin, licin. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkan buahmu dan kembalikan keberkatanmu. Jadi subuh rumah pada hari itu, pada masa itu, satu kumpulan besar manusia dapat makan sebiji saja buah delima. Buah delima besar, sebiji. Wa yastazilluna biqihfiha. Kulit buah delima tu bila-bila boleh awak teduh besar. Boleh buat awak teduh kerana besar. Mana jadi keberkatan bumi itu sampai begitu. Dan diberkati binatang-binatang ternakan sehingga satu kali perahan susu unta memadai untuk sekian ramai orang, dan satu perahan susu lembu memadai untuk satu kabilah manusia. Satu perahan susu kambing memadai untuk fakh. Fakh ini kecil sedikitlah, kumpulan orang, kelompok manusia yang kecil sedikit daripada kabilah, suku kita atau suku sakal manusia. Ketika mereka dalam keadaan begitu, tiba-tiba Allah melepaskan angin yang elok. Angin itu datang kepada mereka melalui bawah ketiak, dan mengambil nyawa setiap orang mukmin. Kena mati, orang mukmin mati, dan setiap orang Islam mati kena angin. Yang tinggal ialah manusia-manusia yang jahat. Yataharajun fiha, mereka melakukan hubungan seks di atas muka bumi ini seperti himar dan keldai. Tak tahu malu, tak tahu kapok, tak tahu mau, tak tahu siapa. Begitu. Jadi hubungan seks bebaslah. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kiamat akan berlaku pada ketika itulah. Pada ketika manusia itu dalam keadaan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada supaya juga dengan tadi, supaya tadi juga, cuma ada tambahan. Dengan sanad ni ada tambahan selepas katanya tadi, selepas kata puak-puak Ya'juj wa Ma'juj, dia kata di tasik ini pernah ada air. Lepas tu mereka berjalan sehingga sampai ke Bukit Khamar, namanya Bukit Khamar, iaitu nama satu bukit di Baitul Maqdis. Mereka akan kata, kita telah bunuh
manusia di muka bumi ini. Mari kita bunuh pula yang di atas langit. Kita sudah bunuh manusia, mari kita bunuh pula di atas langit. Jadi nak berlawan dengan Tuhan. Mereka pun panah dengan anak-anak, melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Allah mengembalikan hantar balik anak panah itu dalam keadaan berlumuran darah. Berlumuran darah. Pokok dia suka mati dah orang datang. Dalam riwayat Ibnu Hujr, tadi dia ada beza lafaz dia, fa inni qad anzaltu ibadan li la yadain li ahadin biqitalihim. Tadi la yadan, gitu. Ini la yadain. Aku telah turunkan hamba-hambaku yang mana tidak ada siapa pun dapat melawan mereka. Lafaz dia beza berdasarkan riwayat ni daripada riwayat sebelumnya. Itulah perbezaannya. Kemudian panjang lagi lah. Waktu tu kita dah jadi panjang lagi. Kita sekata dulu waktu panjang dah. Balik semula kepada kita baca tadi. Sebenarnya rasanya baru ni ada sebuah hadis kita tak ada bincang. Hadis bab sebelum ni kita tak ada, iaitu Ibnu Sayyad tu lah. Cerita Ibnu Sayyad tu baca dah hadisnya, iaitu Ibnu Umar pernah berjumpa dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan Madinah. Dia pun katalah sesuatu ucapan yang menimbulkan kemarahan. Jadi serta-merta kembung dia, bokok tubuh dia, macam balon. Jadi macam balon sehingga memenuhi jalan lorong. Pelik. Sehingga memenuhi lorong itu jadi penuh, tak boleh nak lari. Ibnu Umar pun pergi ke rumah Hafsah. Hafsah tahu cerita. Maka Hafsah pun kata, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang kamu nak dengan Ibnu Sayyad tu? Ibnu Sayyad apa yang duduk pergi menghadapi dia nya, kecek dengan dia nya, menangkap dia nya. Kamu tak tahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dah kan, innama yakhruju, ia akan keluar kerana satu kemarahan. Kemarahan yang timbul di dalam diri dia. Jadi ia akan keluar tu siapa? Dajjal ke? Akan keluar kerana kemarahan, sesuatu yang menimbulkan kemarahannya, atau Ibnu Sayyad? Yang jelasnya ialah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dia orang macam tu keadaannya. Tidak serupa dengan orang ramah. Tidak serupa dengan orang ramah. Tak apa, kita baca dulu. Baru dia baca dah, sekali lagi kita baca. Hadis yang keduanya, Ibnu Umar kata, saya bertemu dengan Ibnu Sayyad 2 kali. Dia kata, pernah saya bertemu 1 kali itu, saya kata kepada sebahagian mereka, hal tahaddathun annahu huwa, adakah kamu duduk kecek cerita yang dia yang ni Dajjal? Buat dia kata, dah, demi Allah tak ada kecek lagu tu. Saya pun kata, Mempelawak. Ada salah seorang daripada kamu ni cerita kepada saya bahawa dia tidak akan mati, sehingga ia akan menjadi seorang yang paling banyak hartanya di antara kamu dan anaknya di antara kamu. Begitulah dia hari ini. Mereka duduk kata begitulah. Qala, kata Ibnu Umar, lepas tu kami bercakap-cakap lagi, lepas tu saya pun tinggal dia. Qala falaqitu, kata Ibnu Umar, pada kali yang lain pula saya berjumpa pula dengan dia. Mata dia tu jadi bekok. Mata dia jadi bekok. Mata Ibnu Sayyad. Saya pun kata, apa tu mata tu bekok lagu tu?
Sebab mata dia pun dia buta sebelah, mata Ibnu Sayyad tu. Mata dia sebelah tu buta. Jadi hak tu jadi sahabat-sahabat ni setengah-setengah tu keliru. Jadi ingat ke dia ni Dajjal hak sebenar. Dia pun kata tak tahu. Lepas tu saya pun kata tak tahu. Mata duduk di kepalamu. Jadi kena gapo jadi buka je. Dia pun kata kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat juga mata tu ditukar tu, kata dia. Tukar. Dia nak apa? Dia letak mata ni di muka aku. Lepas tu jadi bekok. Kalau mata tu ditukar pun boleh. Kalau Tuhan nak buat, lepas jadi bekok, ditukar. Mana begitu dia nak marah lah. Dia pun berdengkur. Teruklah bunyi teruk macam bunyi hema. Bunyi. Hema hak paling wuduk bunyi lagu tu dah. Lepas tu kata sebahagian daripada sahabat-sahabat tu, aku pukul dia dengan tukar. Hak ada sekali dengan aku bawa tu. Siapa patah tukar? Mana Ibnu Umar tak apa. Pada tu jadi hilang ingatan, tak apa. Tak apa tu dia tak sedar dia pukul. Siapa patah tukar dia. Ibnu Umar kata, ya saya tak ingat pun. Saya tak sedar pun saya pukul tu, dia tu. Siapa patah tukar. Lepas pada tu cerita dia. Dia pergi kepada Ummul Mukminin, kakak dia, Hafsah. Cerita kepada kakak. Hafsah tu kata, mu nak gam dia kat dengan dia. Ma turidu ilaih. Mu nak dia dengan dia tu. Tidak kamu tahu dak kan? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna awwala ma yab'athu 'ala an-nas ghadabun. Yaghdab. Dia boleh bertindak luar biasa lah terhadap orang ramai kerana timbul kemarahan. Ini berkenaan dengan Ibnu Sayyad. Jadi ada kita cerita sebelum pada ni yang tentang Ibnu Sayyad tu lebih kurang. Jadi hak ni akhir tak ada baru nak bincang. Ibnu Umar adalah salah seorang yang mati-matian. Dulu kata Ibnu Sayyad itu Dajjal. Hak sebenar. Kerana kekeliruannya. Kerana kekeliruannya. Dan adalah beberapa orang lagi macam Abu Dzar, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Hak itu dia tidak itu mana. Dan ada beberapa orang lagi. Hak itu memang yakin. Tapi keyakinan dia itu tidak tepat. Tidak tepat. Mungkin mereka ini kemudiannya berubah, tapi nak kata berubah cerita kemudian tu mana dia duduk yakin lagi gitu. Dia duduk percaya lagi gitu. Cuma dari segi ni pendapat-pendapat mereka ni tidak tepat. Tidak tepat. Tak boleh kita ikut dan bukan merupakan pendapat jumhur sahabat-sahabat besar tidak lagu tu pun. Hak ni ada beberapa orang ni yang keliru sebenarnya. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia boleh terkeliru dalam beberapa perkara, dia boleh terkeliru. Siapa Jabir tu kalau orang kata tidak Dajjal, ya, patutlah mana dia hidup, dia mati dah. Mati dah. Ini dia akan hidup semula, akan muncul semula. Jadi begitu sampai begitu sekali. Kalau nak kiranya tak pernah sabar lah dia nak faham gitu. Tak pernah sabar. Inilah salah satu contoh yang ketara sahabat-sahabat ni boleh tersalah dalam fahaman dia, salah faham kerana maklumat yang tidak cukup. Dan Nabi SAW pada ketika itu pun Nabi sendiri pun tidak diberi maklumat yang cukup lagi oleh Allah SWT. Kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Lepas pada itu baru hadis hak selepas baru dah sebut tentang Dajjal hak sebenar. Maknanya maklumat itu diberikan kepada Rasulullah SAW selepas itu. Sesuai lah Imam Muslim ni, dia buat tajuk Ibnu Sayyad tu lepas itu baru Dajjal. Mana waktu tu hak keliru. Hak ni hak kemudian. Nabi Allah SWT bagi maklumat ni kepada nabinya kemudian. Menunjukkan Nabi SAW atau nabi-nabi lain pun begitu. Dia tidak semua perkara ni buat sekaligus. Berlaku tidak.
Sebagaimana ayat-ayat Quran, surah-surah tidak turun sekaligus, dia peringkat-peringkat. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, dia diberikan peringkat demi peringkat. Kita kata lambat tarbui, lambat pun tidak perlu makna, tidak berkait dengan ibadat. Kalau nak buat harian, tak ada. Lepas tu kalau nak kira hak sebenarnya, Tuhan Maha tahu kan. Jauh lagi masa dajjal. Pak ke zaman kita tak ada lagi tengok. Jadi nak gaduh kat buat kerja banyak pun. Yang pentingnya bagi peringatan. Nak suruh timbul rasa takut, rasa berhati-hati, beringat dajjal itu. Dan bukan dajjal yang sebenar tu saja. Nak rayaknya hak tu ada, tidak. Bahkan dajjal ni macam-macam rupa dia. Jadi nak suruh berhati-hati, beringatlah hak tu sebenarnya maksudnya. Nak suruh ada rasa takut tu, rasa berhati-hati. Dan ini kita dapati daripada sekian banyak hadis-hadis di mana Nabi SAW kata dajjal tu ada 30 misalnya, semuanya mendakwa jadi nabi. Semuanya mendakwa jadi nabi. Dan hak ni, hak dajjal akbar orang panggil, hak akan dibunuh oleh Nabi Isa tu. Hak ni dajjal tidak mengaku jadi nabi, dia mengaku jadi Tuhan. Tengok, banyak perkara penjelasannya sudah terperinci, sudah terpisah daripada hak lain-lain. Hak lain tu dajjal juga. Bukan Nabi anafikan sejak dajjal kan, bukan kita kata begitu. Bahkan dalam sekian banyak hadis dia sebut bilangan dajjal itu dan bagaimana cara dia memperdaya orang, disebut dalam hadis-hadis. Jadi hak ni mengaku jadi Tuhan, hak lain-lain mengaku jadi nabi. Jadi berkenaan dengan Ibnu Sayyad tu pun orang salah faham. Sebab pernah, seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni, Nabi kata, kamu bersaksi ke aku ni Rasulullah? Dia berkata balik, ditanya balik, kamu bersaksi ke bahawa aku ni Rasulullah? Jadi orang ingat dia jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, jadi dia dajjal. Padahalnya itu dia kata tu dalam keadaan tak sedar. Dia seorang manusia yang bila-bila masa boleh dirasuk. Ada orang jenis tu. Di zaman sahabat dulu, kalau nak ada contoh ni lah, Ibnu Sayyad ni. Zaman sekarang ni pun ada orang kejadian dia tu mudah sangat nak masuk. Terutamanya orang kita panggil ada saka. Mudah nak jadi. Mudah nak jadi. Nak masuk angin tu. Jadi Ibnu Sayyad ni pun nak lagu mana kejadian dia tu lagu tu. Ada ketika-ketikanya dia lupa, dia tak khabar diri dia kecek. Jadi jiwa dia tu dikuasai oleh makhluk lain selama beberapa ketika. Seperti tu Umar, ada Umar dia boleh kawal kan. Ada ketika-ketikanya Syekh dia masuk, boleh kecek semua bahasa. Jadi guna lidah dia kecek sebenarnya orang lain. Jadi hak lain tu menguasai dia. Begitulah juga dengan Ibnu Sayyad. Lepas tu untuk bomoh kau siapa kau tadi, bila dia sedar, bila orang kata ni tak apa, dia tak tahu kau satu, dia kata kau supaya dia pun gitulah keadaannya. Jadi nak kira lagu mana. Tetapi seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni, ini di suatu peringkat. Sebab dia tu lahir di kalangan Yahudi, sifat-sifat Nabi royak gini-gini, dajjal setakat yang Allah SWT bagi kepada dia. Jadi sahabat-sahabat ni bila dengar orang Yahudi berkata, dia pergi tengok, nampak serupa. Nampak serupa. Nabi SAW tidak kata tegak pula, tidak kata tidak. Dengan tegas begitu, tidak. Cuma dia begitu biar, begitu pada masa itu. Jadi itulah sebab jadi setengah-setengah sahabat tu keliru. Dan di satu peringkatnya, apa yang kita kata Nabi SAW tanya budak tu mengaku, budak tu, kamu mengaku ke aku ni Rasulullah? Tidak, kau budak. Dia budak tidak serupa orang lain. Budak pun serupa dengan orang tua juga. Cuma tengok dalam hadis ada sebut, dia tu mula-mula dia beranak tu serupa dengan budak sebulan dah je. Dengar. Lepas tu kata dia tak serupa. Budak-budak lain main, budak-budak tengok orang tua kan lari. Dia tak lari duduk situ. Sifat dia tu pelik. Itulah sebab Nabi SAW tanya dia. Lepas tu banyak perkara lah, hidup royak gitu gini. Orang suka lah. Macam kita kata sekarang ni tu bomoh lah.
Tok Bomo hak semula jadi tidak beramal apa-apa. Mari ke dia tu. Ada juga Tok Bomo yang dia terima ilmu apa-apa. Dia duk amal tu barulah mari. Ada juga tidak. Kalau nak kata rakam pun ayat dia tu tidak lagi tu. Cuma Tuhan uji dia lah. Tuhan uji dia. Kita kata gitu. Jadi banyak kalau dia royak, kalau dia tanya, dia pejam mata, dia duduk senyap, dia boleh royak sini bagai. Kalau orang hilang kau gap pokok, ada lah. Jadi satu kelebihan dia. Jadi macam golongan dia tu, di satu segi tidak suka kepada dia. Sebab apa? Pelik-pelik perangai dia tu. Orang tak suka. Di satu segi dia suka juga dengan dia. Sebab ada juga kelebihan dia tu. Begitu keadaan. Walau bagaimanapun akhirnya dia ni Islam. Dan apa dia setengah-setengah ulama mengatakan dia salah seorang sahabat. Mati disemayangkan jenazah dia oleh orang-orang Islam. Dan dikebumikan di perkuburan Islam. Dia sudah raya, kalau kita sudah baca tu kan. Dia sedih bagaimana orang salah faham, salah anggap terhadap dia. Orang kata dia gini-gini, padahal dia bagi bukti, padahal dia tahu dah lah. Dia tahu dah berdasarkan hadis Nabi, mana dia boleh jawab orang untuk nak menafikan dia ni Dajjal. Tapi orang duduk atas macam misalnya Dajjal tu tak ada anak, dia ada anak. Dajjal tu kafir, dia Islam. Dajjal tak boleh masuk dalam Madinah, Mekah. Dia memang lahir di Madinah. Ada nak ke Mekah, boleh masuk Mekah tu tak satu pun. Itu bukti-bukti yang dia bagi. Pada ketika itu dia Islam dan tu waktu tu. Jadi orang ini cerita Ibnu Umar ni sebelum tu. Sebelum dia masuk Islam. Jadi ceritanya begini lah. Jadi orang yang keadaan dia tu di luar kawalannya, orang panggil maghlubul hal. Kita tak boleh nak pakai kalau dia kata gapo-gapo tu. Ketika dia tak ingat, ketika dia tak khabar, kalau dia kata ucapkan perkataan yang boleh membawa pada murtad pun tak jadi murtad, tak kira apa tu. Jadi dia ni mangsa salah seorang yang nasib dia begitu. Jadi syaitan ataupun makhluk halus tu boleh masuk misalnya. Kalau orang biasa, adakah jadi besar tubuh ni, jadi kembas belung sampai penuh jalan lagu tu, ada? Tak ada. Maknanya pada ketika itu dia dikuasai oleh muka lain. Dikuasai oleh muka lain. Dan dia nak jadi gitu-gitu pelik tu bila dia nak marah. Habis dia ni keadaan gitulah. Dia jadi besar tu. Kejutlah Ibnu Umar. Jadi apabila kita tengok kan, kadang-kadang terpengaruh nak wayakkan sahabat pun. Ni pada masa Ibnu Umar muda lagi. Kemudian lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa jadi syekhul sahabat pun tak kira waktu ke dia waktu. Pada masa ni nak wayaknya orang kalau berilmu pun hebat pun, yang kemudian dia jadi hebat, mungkin satu ketika tu dia terpengaruh dengan orang yang dirasuk macam Ibnu Umar. Bila Ibnu Sayyad tu jadi gitu ke dia pun tak abah, jadi tak ingat. Tengok. Mana kita tak boleh duduk dalam suasana tu waktu yang takut dia marah tu. Apa tu kita cari pasal pergi dekat dia. Supaya kita kata orang masuk hati. Lepas tu kita di jenis hangin tu pergi dekat-dekat tu kan. Waktu tu jelai lidah lah, kadang-kadang awak liar mata lah dah. Naik angin ngetek lah. Kalau naik angin tak khabar, babak ngetek ke situ. Inilah keadaannya nak ayat tu. Nak ayat pernah berlaku gitu pada Ibnu Umar. Dia pun dia faham, dia pun saja. Mungkin ada tu kat tangan dia. Bila dia faham patah. Lepas tu dia kata sahabat-sahabat saya kata awak pukul dia. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Itulah kita jangan pergi ke tempat-tempat lagu tu. Kalau kita ni tidak kuat. Jadi hangi toho. Ataupun kalau kita kuat pun tak ada nak lama lagi. Tak boleh berlaku juga. Maknanya dia di atas makhluk hak duduk tengah hak tu. Suppose sekalian ni kalau kita nak bobo lah kita. Orang tu masuk ji, kau kena buat, kau kena gapo. Kau boleh ingat sikit. Jangan mudah-mudah nak bobo. Kita tu persediaan ada setara mana? Kalau kapan pertahanan kita setara mana? Kawalan diri kita setara mana? Orang nak jadi tok bomo sungguh
Dia ada wirid-wirid dia baca tak berhenti. Banyak kena baca. Pendek dia kalau nak jadi tu alim, nak baca kitab dia tak ada. Banyak kena baca. Kalau tidak dia mari selai kita. Kita nak berubah orang. Kita tak rakuk dia. Sial lah. Dia marah. Siapa dia jadi sial. Hak ni tekan kita. Benda lagu tu. Kita ni tak ada persediaan, tak ada senjata. Tak ada pengawal diri orang kata. Dia kena ada hak tu. Kalau tak ada hak ni, siapa pun boleh jadi kena. Anak mayat begitu hak ni, cerita ni boleh jadi kena. Macam Ibnu Umar, sahabat lah dia. Hebat lah. Walaupun dia muda lagi pada waktu muda, kena juga. Anak mayatnya manusia biasa ni, dia boleh kena. Jangan sedap hati. Jangan berasa lebih. Dia boleh kena. Tok Bawah sekali pun, kalau mari hak kuat lagi, dia rebak. Mungkin melawan, kan melawan. Jadi Ibnu Sayyad tadi tu, dia mangsa sebenarnya. Dia maksa. Muncul nasib baik dari dia tu juga. Ketika dia sedar, dia masuk Islam. Jadi dia boleh. Dalam keadaan itu ada ketika-ketika hari lagi. Supaya orang, kalau ada orang panggil satu apa ni, dia mudah nak jadilah. Mudahlah kalau nak turun ilmu jenis-jenis lagu tu lah. Lepas tu kalau tak saya terima, dia jadi gangguan lah terhadap dia, sakit juga dia cakap ni gobak, tak siap, doktor pun tak nak kata. Dia benda tu dia nak tumpai kita. Dia nak tumpai kita, ada kelebihan dia juga. Dia pun gobak kan. Dia nak tumpai manusia, dia nak kuat hebat. Jadi orang puja dia, orang pelebih dia hati dia naknya, tak ada apa. Jadi cuma kita tu manusia tu hak sengaja cari. Hak ni tidak cari, dia tidak cari, dia bukan cari, dia bukan dia belajar, dia jadi sendiri. Ada hak jenis semula jadi lagu ni. Hak semula jadi. Hak semula jadi ni payah. Sebab kita kata penyair lah, penyair tak ada belajar lah mana, tapi dia semula jadi. Penyair semula jadi. Dia jadi ngerti, mudah kan. Nak sajak kau, nak patung kau, bila-bila masa. Mudah dia nak. Apa saya lagu tu nak bagi? Cuma ini bahagian tu, ini bahagian ni. Ini bahagian penyakit ni. Gitu keadaan Ibnu Sayyad. Jadi jelaslah yang sebenarnya dia ni tidak dajjal. Orang-orang yang kata dajjal tu dia keliru, dia salah faham. Dia buat kesimpulan sendiri daripada Nabi SAW dia, daripada Sayyidina Umar bersumpah kata dia didajjal, Nabi tak kata apa. Itu kita sudah bincang sebelum pada ni. Apa yang Nabi tak kata apa? Apa maksud? Kalau kata dajjal pada masa itu betul juga. Tapi Nabi tidak maksud ke dajjal hak besar tu. Sahabat ni pergi faham, Jabir dia pergi faham. Sayyidina Umar bersumpah depan Nabi kata dia didajjal, Nabi tak kata apa. Jadi mana betul lah dajjal. Padahal tidak semesti kata dajjal tu dajjal hak besar dulu. Pada masa itu dia mengelirukan orang dan mendakwa macam-macam pelik-pelik. Ya, itu dajjal dah tu. Apa lagi kalau mengikut ulama orang kata bila Nabi tanya gitu, dia tanya balik, apakah kamu saksi aku di Rasulullah? Mana dia mengaku jadi Nabi? Padahal dia kata dajjal tu mengaku jadi Nabi, ya dah tu pada ketika tu. Dan seorang yang dia kata dajjal pun pengajaran daripada hadis ni, tidak semesti dia tidak boleh berubah balik. Dia jadi baik. Seorang yang jahat sekarang dia boleh. Tidak kata seorang tu dia jadi penipu dalam bab agama, lepas tu dia tak boleh bertaubat, dia tak boleh terima. Dah, boleh. Contohnya Ibnu Sayyad. Apa pengamal macam Tulaiha. Dia mengaku jadi Nabi juga. Lepas tu dia masuk Islam pula. Di zaman saya Abu Bakar. Sijak lagu tu juga. Dia masuk Islam pernah mengaku jadi Nabi. Nabi Tino, Sijak. Itu pun bertambah juga. Maknanya boleh. Tidak kata kalau seseorang itu dajjal, pernah bawa ajaran sesat, dia tidak boleh kembali ke pangkal jalan. Tidak. Ada juga mati dalam itu banyak pada gitu tu. Tapi kelip balik ke pangkal jalan jadi Islam pun ada juga. Salah satunya hak jadi fitnah Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad ni selesai. Dia tu tidak dajjal. Hak kata dajjal itu kekeliruan daripada sahabat. Seperti mana sahabat-sahabat ada keliru dalam perkara lain, begitulah juga dalam perkara ni dia keliru. Itu saja. Nak kira jumhur ulama hak besar-besar tak ada. Jumhur sahabat pegang lagu tu tidak. Bahkan ada lagi selepas ni Jassasah ke apa tu Imam Muslim akan sebut
Hak jumpa di pulau tu besar orang tu, hak tu dikatakan dajjal pula. Jadi pada masa tu hak tu pun bukan. Jadi hak dalam hadis ni Nabi sebut secara umum, jadi sahabat-sahabat tu masing-masing teka. Gitu. Sebenarnya tidak. Dan dajjal hak besar yang dimaksudkan dalam hadis ni, hak ni bab ni hak kita nak baca saat ni, waktu dajjal dia mengaku jadi Tuhan. Hak tu di akhir zaman. Pada ketika ni jelas Nabi SAW royak apa nama ni diberitahu oleh Allah bahawa dajjal tu gini sifat dia jelas. Jelas. Tapi pada ketika Ibnu Sayyad tu ada dah maklumat, iaitu dajjal tu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Sebab tu bila Sayyidina Umar nak bunuh Nabi, kata tak boleh. Apa ni? Kalau dia bukan bunuh tu ada akan beri kuasa kepada kamu. Sebab orang lain, dia orang lain. Kalau tidak, jadi tak ada masa-masa bunuh satu orang. Bunuh satu orang. Jadi kita kata apa ya Sayyidina Umar nak bunuh lagu tu depan Nabi. Dia begini. Maksudnya Nabi tak marah pun. Ada perasaan lagu tu. Mana Nabi nak gitulah. Mana apabila kita berhadapan dengan dajjal, dajjal apa? Hak sebenar, kau ataupun tidak sebenar lagi. Tak apa ada perasaan nak marah, tidak reda, tidak suka, nak menentang. Kalau sampai ke peringkat membunuh pun, mana kita kena bersedia. Makna gitu pengajaran dia. Sebab tu Nabi tak marah. Tapi mana Nabi tahu dah ketika itu bukan sekadar tu. Tapi lebih banyak lagi dia tak tahu. Dia tidak tahu. Jadi kita kena anggap ada hadis ni serupa dengan ayat Quran juga, surah dalam Quran juga, dia tidak turun habis sekali. Dia turun peringkat-peringkat. Begitu juga hadis ni pun wahyu juga, dia turun peringkat-peringkat. Satu ayat tu, dalam satu ayat tidak semesti kita nak baca dia lekat di peringkat awal turun, dia tidak turun sekali. Misalnya ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr itu bahagian kemudian tu minal khaytil apa ni waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi sekali turun. Itu atas satu ayat. Tiada pula kerak-kerak turun kemudian. Kalau kita nak kira satu surah, dia tidak turun sekaligus juga semuanya. Dia turun sikit-sikit. Begitulah juga dengan hadis, kita kena faham gitu. Kalau tidak, jadi percelaru. Apa begini? Apa begini? Kemuskilan apa? Apa Nabi tak tahu? Supaya ayat Quran, dia tidak tahu lagi. Sahabat tu Adi bin Hatim tu ambil benang putih, benang hitam tak bawa batal. Nanti tengok bila subuh tengok nampak dekat tidur dia. Pasal apa? Tak ada lagi bayar tu minal fajr. Seketika lepas tu baru turun ayat. Kenapa begitu? Kalau tidak jadi keliru. Apa gini? Apa yang Nabi ni mana lelak, mana kata orang ni begini. Dia jadi selalu keliru tu. Adakah Nabi ni tak tahu, tak jelas? Tuhan tak beritahu ke hak sebenar? Lepas tu nampak dia beritahu molek ni pula. Tu yang kita kena faham seperti tadi lah. Dia ada peringkat-peringkat. Bukan Tuhan beritahu kepada Nabi soal dajjal sekaligus semua sekali. Tidak begitu. Seperti kita kata surah Baqarah tu tidak turun sekaligus semua sekali. Bahkan ayat ni turun sini, dalam peristiwa ni turun sini, lalu kemudiannya barulah terjatuh. Begitu keadaan. Aku dah tengok ke semua sekali, setelah semua sekali turun baru nampak. Serupa juga dengan hal ni. Enggak sahabat-sahabat duduk zaman Nabi ni. Tapi tu sikit gitu. Kita kemudian kita boleh tengok dalam kitab belakang. Selesailah pada kita. Jadi jangan timbul lagi kemuskilan. Sebab ramai orang keliru pasal Ibnu Sayyad. Setengah-setengah tak serima. Dia kata hadis ni palsu. Sebab nampak sahabat kurang lah, nampak gitu gini lah. Ibnu Umar tu anak boleh tak khabar gitu. Macam-macam dia sebut. Sebenarnya cerita macam tadi. Kalau kita faham gitu kan selesai lah. Dia tu dikuasai oleh makhluk lain. Makhluk lain boleh jadi kata Musa tu sampai tutup jalan. Ibnu Umar nampak saja sebenarnya tak pun supaya orang sihir lah. Sebab dia sihir, dia ada juga buat sihir.
Semula jadi. Kalau kita kata penyair semula jadi, tak, dia tidak belajar. Tapi dia ada kelebihan. Sebab ada makhluk halus yang sesuai dengan jiwa dia, sesuai dengan jiwa. Kita ni nak boleh sesuatu kena sesuaikan diri dulu, banyakkan dulu. Kena buat gini, susah. Ada orang tidak payah, mudah sangat jalan dia. Misalnya kalau supaya orang keturunan tu dia mudah nak jadi. Mari mepi lah macam-macam. Lepas tu kena sakit lah dulu, sakit berat, tak sia-sia. Dia ada buah-buah gitu. Hak ni lebih lagi. Tak ada keturunan, tak ada kap. Jadi Tuhan nak beri, Tuhan nak uji dia, tak kan? Sebab Tuhan tu uji orang lain lah. Orang lain hak cacat daripada kecil, pak mati, tak kan? Kenapa Tuhan tidak pilih kita? Tidak orang. Benda setara tu. Siapa jadi besar fitnah pula. Dan dia pun jadi jiwa juga kan. Kita sudah baca dah baru ni, serasa nak bunuh diri, nak sakut tali di pokok ni, nak gantung diri. Sedih juga dia. Ketika dia ingat molek tu. Kan ada juga orang, kalau kita kata ini gila berkala ataupun gila pada ketika tu. Ketika tidak gila, dia molek. Ketika dia nak mari, dia mari tu jadilah. Begitu keadaan dia ni. Nak lagu mana? Tapi dia ni sahabat Nabi. Walau bagaimanapun tak ada satu pun adik dia orang ambil kata dengan dia. Tak ada. Tidak ada kata agama ni ambil daripada orang yang jelas lagu ni. Dan ada tak ada kait dengan dia. Kita dapat agama daripada sekian ramai sahabat yang lain. Kemudian di sini cerita Dajjal. Cerita Dajjal ni Dajjal hak sebenar. Hak ni nak sahabat-sahabat tu takut duduk teka. Hak ni sahabat duduk takut. Dajjal hak sebenar. Jadi dalam bab ni setakat yang ada di sini lah. Kalau tengok kitab lain ada lagi tambahan hak menepati syarat Imam Muslimnya. Sekadar hak ni pun banyak dah penjelasannya, perinciannya. Iaitu hadis yang pertama Nabi SAW sebut tentang Dajjal. Ini riwayat Ibn Umar. Di hadapan orang ramai. Dia sebut depan orang ramai. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak buta sebelah mata. Ketahuilah, Masih Dajjal itu buta sebelah mata. Jadi Ibn Sayyad baru ni dia ada juga buat tu tanda tu ada dia sebut. Tetapi dia tidak mengaku jadi Tuhan. Hak ni Nabi kata Allah Ta'ala tidak buta mata sebelah. Apa? Pasal dia mengaku Dajjal sebenar, dia mengaku jadi Tuhan. Ada pun Ibn Sayyad tu betul dia mata dia tu saja lagu tu. Dia tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Hak ni mengaku jadi Tuhan. Hak ni hak sebenar. Situ pun dari segi mata tu nampak serupa dah. Pada pandangan sahabatnya, mana-mana hidup pada masa tu rupanya tidak. Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah mata kanan dia. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Udzaifah Sifah ni sebelah kiri. Dia kata apa makna? Dalam menghadapi dua hadis yang bertentangan lagu ni, ulama-ulama biasanya kalau kita tengok dalam syarah-syarah mana-mana pun dia dua. Satu tarjih, jalan tarjih dia pakai. Dia pakai tarjih Ibnu Umar. Kebanyakan ulama tarjih ke Ibnu Umar. Kata punah mata sebelah tu, buta sebelah mata alik aneh. Bukan lagi. Dia tarjih. Maknanya bila kata tarjih ni, hak tu dia anggap kesilapan perawi. Kesilapan perawi. Tukar mata tu. Kanan ke kiri, tukar. Sebab dia masalah kanan kiri kan benda nisbi. Kalau kita duduk sini kanan kepada orang depan kita tu dia kata kiri. Benda-benda itu boleh keliru. Kepada kita ni lah kanan kita, kepada dia kiri dia. Hak kanan kita tu. Jadi benda-benda lagu tu boleh berlaku. Setengah-setengah ulama dia cuba jamak pakai kedua. Sebab kedua-duanya sahih dan tidak jelas siapa dia hak keliru. Siapa dia? Selagi kita tak boleh pastikan siapa hak keliru atau tersalah itu, kita tak boleh mudah nak kata tersalah gitu. Kita cuba dulu jamak. Jadi jamaknya lagu mana?
Jadi maksudnya awar itu asal dianya maknanya cacat mata dia. Cacat. Salah satu cacatnya iaitu buta sebelah mata. Hak mata sebelah lagi orang tidak buta pun cacat juga. Dia tubik, membonjol keluar gitu. Macam orang kena apa penyakit apa, dia keluar mata. Biji mata dia tu keluar macam buah anggur. Nabi sebut sini buah anggur. Mana itu pun cacat juga. Jadi hak kata alik kiri atau alik kanan tu, kalau hak mana-mana satu, kedua-duanya cacat sebenarnya. Tapi salah satunya memang tak nampak. Hak selagi itu, kalau kita kata tafiah, ada dalam riwayat kata tafiah, ada dalam riwayat lain kata tafiah. Kalau tafiah maknanya itu membonjol keluar. Kalau tafiah maknanya kabur mata dia. Hak sebelah lagi itu pun tak apa molek mana juga, tak cerah mana juga. Daripada tafa'ah mana padam lampu tu, gelap lampu. Jadi tafi'ah tu mana tak cerah mana juga mata. Maknanya dia cacat. Kepada orang yang mengaji usuluddin sikit, kita tahu bulan mana Tuhan cacat. Cacat tu pula depan kan, bila orang jumpa mata dah nampaknya. Orang tutup lain, mata tak tutup, boleh nampak juga. Nyata secara tu. Tapi orang mana-mana nak keliru, dia tak keliru juga. Keliru juga. Kalau nak kiranya jelas benda tu, kecacatan dia. Dan Tuhan tidak cacat, tak ada cacat ke mana-mana pun. Situ boleh kita tolak dah. Tapi dah jadi ujian, fitnah. Adalah hak Tuhan sudah takdir nak kena ke dia, kena. Sebab itulah minta berlindung tu. Minta berlindung sama. Minta berlindung tu bukan daripada dajjal tu saja, hak lain-lain pun. Hak jenis mengelirukan, hak jenis memperdaya, hak jenis sampai rosak agama kita, akidah kita. Minta berlindung belaka. Tetapi kemuncaknya hak ni. Dia kata mata dia tu macam hak sebelah lagi, hak nampak tu. Bukan hak lesen tu, hak sebelah lagi. Macam buah anggur tafi'ah. Kalau tafi'ah, buah anggur tu menonjol dari segi keluar gitu, tubik gitu. Tafi'ah tak cerah mata dia. Hak sebelah lagi hak nampak tu pun tak cerah mana. Tak molek mana. Itu makna tafi'ah. Jadi kedua-dua belah mata tu cacat. Jadi hak dalam setengah hadis tu kata mata hak dia buta sebelah tu di kiri atau alik kanan jadi keliru tu, sebenarnya nak menggambarkan kedua-dua mata dia tu cacat. Hak satu kalau kita kata buta sebelah, hak tu teruk benar memang tak nampak langsung. Hak salah kita kata nampak tu pun tak jelas mana. Tak jelas mana. Jadi dia boleh buat syurga neraka, boleh buat malu kau tu kau ni. Mata dia tu tak boleh bagi nak ke mana. Hak tu satu buktinya. Orang nak tengok juga. Kalau kita royak gini, boleh buat gini, diri sendiri. Kalau dia boleh buat diri dia sendiri, molek. Betul lah, tanda, molek lah. Kalau dia boleh buat orang, tapi dia sendiri tu bermasalah, tak boleh nak yakin. Tidak membuatkan orang yakin. Lepas tu riwayat asal lagi juga daripada Ibn Umar, Imam Muslim paling banyak saluran dia. Jadi ini sebagai mutaba'at. Orang panggil sebagai mutaba'at. Bimithlihi dia. Bimithlihi itu maksudnya lafaz dia pun sama dengan sebelum itu. Sama lafaz. Bukan makna dia saja sama, tidak. Lafaz dia pun sama. Lepas tu barulah dia panggil riwayat Anas. Ini orang panggil syahid ataupun syawahid. Sebab sahabat lain. Tapi cerita tentang benda yang sama. Di bawah tajuk yang sama. Anas pula. Anas kata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun Nabi melainkan dia telah mengancam umatnya dengan dajjal. Kan di akhir semaya tu Nabi ajar ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa minan nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Antaranya minta berlindung dengan Tuhan tu daripada fitnah Masih Dajjal. Hak tu lah.
Jadi dia ancam-ancam, dia suruh kita ni berlindung, minta perlindungan dengan Allah SWT. Jadi minta perlindungan, bila kita minta tu jangan kita ingat kita tak jumpa lagi, ada dia tu. Tak boleh gitu. Maksud kita ni, darah daging kita ni tak tahu mana maksud zuriat kita. Bila kita minta bagi darah, kita minta dengan Tuhan, dia turun. Siapa ke zuriat yang keberapa, siapa ke zaman Dajjal tu kalau jumpa, mudah-mudahan dengan berkat doa Nabi SAW tu selamatlah anak cucu kita. Dia kena kira gitu. Jangan kira kerana betul tak doa Nabi pada ketika nak setubuh tu baca. Tapi kita kata nak doa agama dia dah moga putus hidup dia. Kita tak payah baca. Jangan fikir gitu. Masalah doa Nabi ni tak boleh buat fikir gitu. Dia doa tu molek pada masa tu. Dia suruh baca, dia tidak ayat. Kalau tak ada anak, kalau tak ada anak dah lagi putus hidup dah baca doa ni. Dia tak ada ayat lain. Waktu baca tu. Jadi mana anak boleh dah minta Tuhan lindung daripada syaitan. Jadi apa kita ingat sudah ada dah tu selamat daripada syaitan? Oleh kerana dia kait dengan anak, dengan zuriat. Masa tu, masa menjalin hubungan dengan isteri, kerana menjalin hubungan dengan isteri kalau boleh anaknya. Jadi dia nak masa tu. Kita tak sedar ni. Walaupun anak boleh dah kita tak tahu dia nak dia bukan putus hidup. Tak payah baca. Kalau mana? Dia tidak pula kata kalau dah putus hidup dah tak payah baca ni, baca hal lain. Atau tak payah baca. Dah. Dia sudah macam-macam. Memang nak pada masa tu. Nak kan? Pada masa tu. Pada masa tu jadi. Jadi tidak kata kita baca sekali, pas boleh anak dia, dan dia besar, selamatlah dia daripada syaitan, gangguan syaitan. Tak ada jaminan juga. Jadi ibu bapa tu kena doa. Pada masa tu Tuhan beri berkesan kepada Adam sampai ketua, sampai ke bila pun. Mudah-mudahan gitu. Itulah orang kata berkat doa. Berkat doa Pak Nabi ajar. Jangan kita duduk takwil-takwil untuk kata kita bini solat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi azwaj tu kan apa bini? Pak kita bini solat apa azwaj? Kita fikir tu kalau kita pada bahasa Arab kan. Tu kau buat solat bini ni. Tak boleh. Bukan lagu tu. Jadi ada lagu tu. Hak tu lah berkat. Kenapa hal gitu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa dana kita minta solat? Zalam tu nafsi. Apa? Tak boleh. Dah Quran gitu waktu berkat. Walaupun kita solat. Kita minta lagu tu. Itu cara. Kaedah dia. Nak dapat keberkatan. Kita tak boleh fikir dengan akal kita ke mana. Dah kita solat kita buat gini. Tak boleh. Dia ayat Quran itu sendiri. Dia sudah ada khasiat dia. Dia sudah ada khasiat. Dengan sebab itu kita tak boleh takwil. Misalnya kita kata Nabi suruh 33 baca tasbih lepas sembahyang, 33 tahmid, 34 tak lebih. Kita kata kalau lebih 33 apa ni 100 kita buat sosok tu dah. Tak boleh lah. Tak boleh. Dia kata 33. Benar-benar dia royak. Tak boleh mana-mana. Semua ubat kan doktor kata 2 butir. Tak boleh kita mana-mana ada ubat ni untuk kita dah, untuk penyakit kita dah. Jadi nak siap banget kita makan 4 butir lah sekali dah. Tak boleh lah gitu. Vitamin pun tak boleh. Usah kau ubat penyakit berat tu. Tak boleh. Lepas tu kita kata apa-apa ni kalau kita banyak. Dia 33 tu dia suruh selalu. 33 lepas ni alhamdulillah 33 selalu. Dan kalau kita baca sampai 100 tidak jadi mualaf kan pula, tidak ada mualaf. Sedangkan dia nak ada mualaf. Mualaf tu betul tu. Semua kita ambil air sembahyang. Kita ambil sembahyang. Ambil bakso dah tanya. Lepas tu duduk. Kisah rokok. Kita ikutlah ke jalan gajah buah. Lepas tu bawa basuh kaki. Kering. Tak selesai lagi tu. Dia tak mualaf. Selalu. Lepas ni selalu. Lepas ni selalu kaki. Gitu. Jadi kalau kita walaupun kita baca tasbih 100 tu lebih, dia jadi hilang lah mualaf tu. Tengok. Kita tak dapat tu, kita duduk kira banyak saja.
Tak boleh dia royak lagu tu. Dia lebih tahu. Katalah bab-bab perkara bilangan ni penting ketika-ketika tu. Ada juga dia tak kisah pun bilangnya. Ada dia kisah. Kalau dia ambil kisah tu, kita kena ambil berat tu. Tak boleh mana-mana. Nak lebih rajin kau apa tak boleh. Tak usah lah. Tak usah. Lepas tu dia kata royak berlaku, ancam berlaku umat dia dengan apa didajah buta sebelah mata dia dan pendusta besar itu. Ketahuilah dia tu memang buta sebelah mata dia, dan Tuhan kamu tidak buta. Tertulis di antara dua matanya apa dia? Kafarah. Lagu-lagu ni lah yang kita kata Nabi tu boleh baca, boleh menulis tu. Kesan kita baca dalam hadis kemudian tu Nabi hijau. Apa makna hijau? Kalau dia tak boleh baca nak hijau kan? Ya kena kau kah dia sebut. Ra tu lagu mana? Fa tu lagu mana? Boleh sebut pula. Kah, fa, ra. Fa tu gapo lagu mana? Dia boleh sebut. Sebab tu kita kata inilah antara dalil. Alif lam mim kaf ha ya ain sad misalnya. Lagu mana? Huruf tu. Kalau tak boleh baca. Apa benda lagu ni yang kita kata dia boleh baca. Memang asalnya tak boleh baca. Tapi bila wahyu turun, sumpah benda lain. Boleh satu jadi boleh tanpa belajar. Hak dulu memang tak boleh. Hak tu yang kita kata dalam Quran, berdasarkan ayat Quran tu jelasnya begitu. Ini jelas dia tunjuk. Apa dia sebut sini? Kafarah. Tapi oleh kerana orang kita ni kadang-kadang dia keliru dengan satu-satu hadis tu siapa habis buat hal lain. Habis tak pandang mengira. Tak pandang mengira. Macam semalam kita juga sebut. Puasa ni, puasa bulan Ramadan itulah puasa sepanjang tahun. Orang ni kuat. Satu kebajikan digandakan dengan 10. Cuba kira. Dia dilakukan. Betul. Betul. Jadi mana dia pandang benda tu kalau betul tu. Kita kata tak pandang ni kok. Tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Itu puasa sepanjang tahun dah Nabi kata. Apa? Dah puasa sehari 3 hari. Sehari sama dengan 10 hari. Sehari pula sama 10 hari pula 20 hari. Sehari pula sama dengan 10 hari 30 hari. Tidak sulit. Patut kalau puasa lagi betul sama. Itulah puasa sepanjang tahun. Tak payah dah puasa dalam hari. Nabi kata menyesal diri. Tu cara orang bijak. Tengok, tak pandang ni begitu. Sebab tu kita kata jauh tu. Kadang sehadis, kadang-kadang habis tolong orang lain. Macam ni, dia lah. Dia sebut semata hajjah. Kemudian Nabi hijau. Apa makna hijau? Kalau tak erti. Gitulah. Kita sekat dulu tak boleh dah. Kita akan sambung semula insyaAllah.